أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, nampak kan hari ni Acap lain sikit. Sebab apa? Hari ni Acap nak try something new sikit. Sebab apa? Banyak kali sebab dah tu. Sebab kali ni Acap nak bercerita dalam keadaan yang lain sikit. Macam mana, gelap ke tidak? Acap nak buat something dekat semua pencerita-pencerita seram yang ada kat Malaysia ni. Kita tengok dia hebat sangat bercerita seram kan. So hari ni Acap nak pergi terjah diorang tanpa skrip, tanpa preparation. Acap call, diorang terus cerita. So tak nak buang masa, let's roll it. Alright, so kita tahulah kat Malaysia ni ramai gila pencerita-pencerita seram ni. So kau nak Acap call siapa? Tulis. Kau nak siapa? Iqmal Hanif ke? Korang nak siapa? The Segment ke? Siapa lagi? Siapa lagi? Nina Story. Nina Story pun. Keros Series. Aku rasa dia ni ngam. Madangkan dia baru dapat 100k hari tu. So kita nak congrats dia, tapi dalam masa yang sama kita nak bagi dia pisang. Jom kita call dia. Ya. Kau rasa siapa? Cuba teka. Ya? Ada. Okey. Alright, Kenan. Ni Acap nak Kenan on shoot sekarang sebab Acap nak ajak Kenan collab sekarang juga. Boleh? Okey. Oh itu. Dah. Okey, kamera Kenan dah on. Okey, dah on Kenan Dah on. Boleh Okey, Kenan. Hari ni Acap, sebelum tu nak kata congrats 100k. Thank you so much. Thank you. Untuk yang ni segmen Acap rasa ni first time Ni Kenan first guest Acap kan. Sebelum ni Acap cerita seorang-seorang. So hari ni kita nak main tergejah sikit. Untuk saya. Kita nak buat macam vlog sikit lah orang kata kan. Vlog kau kan. Awak memang ada level lah. Saya memang orang kata untouchable and unpredictable. Gitu. Alright Kenan, yes. First at all Acap nak Kenan cerita tentang sekarang ni orang ramai kan cerita pasal sihir. Tahu tak sihir? Kan sekarang kan kes sihir ni, kes sihir tu kan. Yes, betul. So ada tak dekat kat rumah Kenan tu kan, ataupun Kenan sendiri ke atau saudara mara Kenan yang ada kebolehan untuk nampak benda-benda sixth sense ni? Kejap. Ada Cap. Ada. Sebab Acap punya topik hari ni sixth sense. Bukan penyanyi tu Ni lain. Bukan sixth sense yang boleh nampak hantu tu kan? Orang yang boleh nampak sesuatu ni. Yes. Boleh. Okay. Alright. Okay. So kita ambil mood sekarang. Okay, are you ready? Bagi kita macam berfikir kejap. Okay, boleh. Boleh. Take your time. Okay. Right, everything okay, everything record. So Acap nak duduk balik kat seat Acap. Kita main jalan-jalan tadi. Alright. So kita boleh duduk sekarang. Okay, Kenan. So take your role now. Okay. So kisah Kenan, sila kongsikan. Okay. Kisah yang Kenan nak share dekat korang ni, dekat Acap and the viewers, adalah tentang pasal makcik Kenan yang dia boleh nampak hantu daripada kecil. Okay. Macam mana Kenan tahu dia boleh nampak hantu? Sebab dia ni memang suka bercerita dekat Kenan dengan cousin-cousin lah masa kita balik kampung macam tu kan. Dia ada bagi tahu yang kasyaf ni ada 2 jenis tau. Kasyaf ni maksudnya orang yang boleh nampak hantu kan. Dia ada 2 jenis. Satu kasyaf batin, which is kalau kasyaf batin maksudnya seseorang tu dia boleh nampak hantu sebab dia punya badan sendiri dah tercemar, dah terkena sihir. Faham. Maka jin dalam badan dia boleh nampak jin yang dekat luar. And then yang kedua, kasyaf hak. Kasyaf hak adalah kasyaf yang
yang orang kata gifted daripada Allah. Jadi lahir-lahir dah ada. Lahir-lahir dah ada macam tu. Jadi my auntie ni setelah dia dah dewasa lah kan, dah dewasa, dah belajar apa semua bagai, dah pernah nak minta tutup apa bagai tapi tak tertutup-tutup, dia terbuka balik. So dia dapat tahu yang dia memang gifted daripada Allah. Oh, okey. Hak lah, yang hak tadi tu lah. Yang hak tu lah. Okey. Jadi Kak Nai nak share kat korang tau. Daripada dia first time dia nampak hantu. Pada umur dia 6 tahun kalau tak silap Kak Nai, dia berkenalan dengan apa itu hantu pocong. Candyman. Macam kau nampak Candyman tak? Oi, tak nak. Tak pernah. Okey. Okay. So macam ni. Macam biasalah kan, macam budak-budak 5-6 tahun ni lepak kat luar, main-main apa bagai, waktu-waktu maghrib baru nak balik kan. Faham. Jadi pada waktu-waktu macam tu kan, dia ni terpandang ke arah satu hutan tau. And dalam hutan tersebut ada satu rumah terbengkalai yang dimiliki dulunya oleh orang British. Oh, rumah tu ada lagi lah time tu. Rumah tu ada lagi tapi abandon lah, dah terbengkalai lah. Okey, teruskan. Okey. Jadi dekat area sana dia terpandang ada 3 benda berbungkus. Okey. 2 besar, 1 kecil. Jadi masa tu dia budak-budak, dia nampak, lepas tu dia balik, dia ceritalah kat mak dia kan. Mak, kakak nampak ada mayat berdiri. Dia sebut mayat berdiri sebab budak kecil. Yelah. Pasal pocong. Kan? Faham, betul. Jadi dia sebut mayat berdiri. Ada mungkin itu mak dia, ayah dia dengan anak dia. Oh my god, one family. One family macam tu lah dia cakap dengan mak dia. Jadi mak dia pun cakap kalau macam tu mungkinlah orang tua tu biasalah bebel kan, lain kali main lagi lah senja-senja kat luar apa semua bagai. Betul Tapi faham. yang bestnya dia find out apa benda yang dia nampak tu masa dia umur dah darjah 1 ke darjah 2. Sebab dekat sekolah dia cerita yang sebenarnya orang British yang duduk kat rumah tu dulu mati dibunuh. Memang 3 beranak, suami, isteri dengan anak seorang. Satu Jadi family dia lah, balik satu dengan family. cerita. Satu family mati. Satu family mati dibunuh katanya lah. Okey. Jadi Cap, dia relate, dia kata mungkin apa yang dia nampak masa dia umur 6 tahun tu adalah family tu. Oh, okey. Faham. Tapi korang kena faham jugalah kan, sebenarnya orang Kasyaf ni dia bukan nampak jin tu, dia nampak jin yang menyerupai something. Yep, betul, setuju. Ya, betul kan? Okay, faham. Okay, so start daripada situ kan. Mak ayah dia ni cuba untuk faham dia lah, sebab dia ni dah start untuk sentiasa pandang suatu benda yang orang tak nampak. Kalau lah kita Cap kan ada anak macam tu, memang tak tahulah nak cakap apa kan. Yelah, betul lah. Nak kata anugerah pun tidak. Okay, cuma ada satu masa tu kan, dia dalam kereta, dia ni jenis yang budak-budak, mulut bising. Yelah. Jadi bila nampak satu benda, dia ajak mak bapak dia tengok sekali. Oh, serius. So satu hari tu dia ajak, tengok tu. Masa ni dia dalam kereta, lepas tu dia nampak ada satu bola api terbang. Uish, Bolan kuasa 2. Balan kuasa 2. Bola kuasa 2. Bolan pun boleh, balan. Aku tak. Balan kuasa 2? B kuasa 2 kan, yang kepala saja ada bukan? Ada organ bukan I'm not sure. Bukan Yang tu orang panggil balan-balan. Oh, balan-balan kau ni pun. Tak boleh sebut Aku baru dapat. Okey. Ni orang Sabah kata, orang Sabah kata. Orang Sabah, betul lah. Orang Sabah panggil badan kuasa 2, orang sebenarnya panggil itulah. Okey. Teruskan. Okey. Bola api. Jadi dia nampak bola api tu terbang. Lepas tu dia bising tau, dia panggil, "Ayah, tengok tu. Bola tu terbang, bola api tu terbang." Ruja dia. Lepas tu ayah dia ni, ayah dia berhenti tepi jalan. Lepas tu keluar kereta, ayah dia baca ayat kursi. Baca ayat kursi and dia nampak bola api tu jatuh. Ush. Okay. And then dia cakap, lepas tu ayah dia cakap macam ni dekat dia. Ika, lepas ni kalau nampak benda macam tu, baca terus ayat kursi. Sebab benda tu adalah hantaran
bomoh kepada mangsa. Faham betul tu. Jadi kalau kita baca ayat kursi, benda tu insya-Allah membantulah si mangsa terkena ataupun apa. Betul. So dekat sini nak katakan maksudnya ayah dengan mak dia dah faham dia lah. Dia memang boleh nampak benda tu. Sebab kebetulan mungkin ayah dia pun boleh nampak kot, aku pun tak tahulah, tak pasti. Ya. Benda ni macam keturunan kan. Anugerah kita tak boleh nak cakap. Betul. Ya tu, betul. Jadi kita lanjutlah pada umur dia 10 tahun. Yang ni Kak Nan highlight kan benda-benda yang best yang terjadi dalam hidup dia lah. Okay. Yang best hantu best tak adalah, maksudnya benda yang rare lah kan. Yang rare lah, betul. Okay, jadi pada umur dia 10 tahun, aunty Kak Nan ni duduk dekat Bentong Pahang tau. Jadi kalau korang yang duduk kat Pahang, korang mesti tahu tempat best mandi-manda adalah dekat Lentang. Okay. Jadi hari tu dorang berkelah dekat Lentang mandi sungai macam biasa apa semua bagai. Tiba-tiba my aunty tengah seronok-seronok, dia punya badan tertarik ke bawah. Ush. Masa tu dalam air, dia dalam air. Yes. Dia dalam air tengah mandi. Kena tarik. Ush. Lepas tu jadi apa? Maksudnya dia suasana lemas kan. Dia dah masuk dalam air, telinga masih boleh dengar. Betul. Kan? Telinga dia dengar lah orang panggil. Mal, anak kau lemas, Okay. And then dia masa tu pun memang nak kais ke atas tak boleh, and dia terpandang bawah. Bila dia pandang bawah, dia nampak ada yang menarik kaki dia, dan susuk tu berpakai baju putih and rambut kembang. Apa lah rambut kembang dalam air kan, macam mana pula nak rapi rambut. Ya, betul lah. Macam tu lah. Betul. Okay. So dia nampak benda tu, dia tak boleh terlawan tau. Dia kira macam nak naik tu memang dah tak lepas dah. Tangan dia pun dah memang dalam air dah. Jadi masa tu dia kata perasaan dia dah reda dah kalau dia mati. Yelah, umur berapa tahun tapi dia tadi tu kan? Kuasa. Iya, 10 tahun kecil lagi kan. So dia kata dia reda je masa tu. Tiba-tiba kuasa Allah, ada orang sauk dia keluar. Sauk tangan dia, tarik dia naik atas. Nasib baik. Tarik dia naik atas, bapak dia sendiri. Alhamdulillah, nasib baiklah orang panjang nampak. Panjang umur dia kan? gila, betul. Kalau tak, panjang umur. Kalau tak, I rasa kalau kita tak ada siapa tolong, memang tertarik bawah betul. Terus. Tahu-tahu kat mana dah. Jadi, betul. Lepas tu, bila dia dah tertarik naik atas tu kan, dia punya telinga tau, dia rasa lain macam. Telinga dia dengar seluruh alam. Macam bukan suara manusia, tapi dia macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Macam bukan berzikir cap, kita panggil apa Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu. Menyahut dia dah selamat daripada sungai tu. Faham. Okay. Faham kan? Okay, jadi dekat sini dia nak cakap yang selain daripada mata dia boleh nampak, start daripada situ apa yang jadi pada dia, telinga dia pula boleh mendengar. Ini dah fully lah, hampir semua ni. Itulah. Okay, anugerah dia lah kan. Okay. Tapi yang tak bestnya, hantu air ni telah menyebabkan dia sama ada trauma ataupun memang benda tu ikut dia balik rumah. Sebab setiap kali dia mandi, dia memang akan nampak hantu air ni. Oh, itu efek dia lah. Efek dia, yes, betul. Tapi takkan dia tak nak mandi. And you know guys, zaman dulu punya bilik air kan ada kolah kecil tu untuk takung air. Tahu. That hantu duduk dalam kolah. Oh my god. Seriously, Oh my god, macam mana kau nak cerita? Seriously? Apa dia? Seriously? Ya, itu yang dia cakap. And benda tu menghantui dia sampai umur dia 13 tahun kalau tak silap. Okay. Alright, carry on. Okay, memang sangat lama. Tapi I ada tanya dia jugalah macam aunty, you just trauma ataupun memang benda tu ada kat situ? Dia pun cakap, I trauma tapi I rasa memang benda tu ada kat situ. Yalah, di antara dua lah. Di antara dua lah. Antara dia bayang-bayang sendiri sebab dia takut pasal benda tu, atau memang the real lah dia kat situ, betul tak? Yes, betul. Okay, garik. And then kesian lah kat dia. Okay. And then habis dah cerita tu kat situ. Okay. Tu sekolah rendah dia. Dia umur sekolah rendah 10 tahun masa tu. Tibalah dalam umur dia 11 tahun macam tu, yang Kak Nan ingat lah. Korang pernah tak dengar pasal hantu kum-kum? Tahu, yang ketuk rumah orang malam-malam minta susu tu. Minta susu
Okey, tak. Ya Allah, je aku takut sikit dengan hantu kongkong ni. Aduh, Okay. Cak Sebab dah Kak Nan seorang. pun tak sangka. Okey, betul. Macam dah seorang. Tak apa, boleh. Okey, cerita dia macam ni. Dia dengan adik dia kena balik ke rumah pada pukul 4 pagi daripada bus stop. Okey. Kenapa? Sebab mak dia kena tunggu bas untuk pergi kerja ke Singapura. Jadi mak dia dia orang ni daripada kampung tau, turun bas, and then mak dia terus prepare untuk pergi kerja, dia balik rumah. Oh, okey. Faham. Tapi tak adalah jauh sangat kan. So Yalah. bolehlah jalan, mak dia lepaskan dia pergi 2 orang macam tu. Lepas tu tak lama tu dia dengar ada bunyi tapak kaki dari belakang. Ikut dia. Kira macam ada orang kat belakang. Yes, ada orang kat belakang. Okey. Bila dia pusing, dia tengok tak ada orang. Okay, tak ada orang. So dalam hati dia dah faham yang ada benda ikut dia. Jadi dia cepatkan langkah. Pak sampailah masuk rumah. Tutup je pintu. Tiba-tiba dia dengar Assalamualaikum. My god. Okey. Benci dia. Damn. Ya, lepas tu dia cakap memang tobatlah aku tak buka sebab aku tahu dah tu bukan orang. Betul. Memang lah. Pukul 4 pagi, siapa pula nak datang kan? Jadi dia pun buat tak tahu je, buat je dia punya urusan kerja. And after a few minutes macam tu, dia punya atap rumah. Atap rumah dia ni macam biasalah cap atap genting. Benda tu ni kais dia punya okey. Atap dia, ceiling dia. macam tu. Ceiling dia tu. Kais. I rasa lah sebab dia tak layan buka pintu, so benda tu tak boleh masuk. Dia try masuk tempat lain. Kacau dia. Mungkin lah kan, serap macam tu. And then dia tunggulah sampai subuh macam tu, baru benda tu okey, reda. Faham? Okay, I tarik nafas sekejap. Okey. One eternity later. So itu pada umur dia 10 tahun. Okey. Aku pun tak sangka cap yang apa ni hantu kongkong tu wujud. Sebab aku tengok movie je sebelum Betul ni. lah, sama lah. Kan? First time juga dengar. Kalau jadi kat aku tak tahulah. Okey. Whatever. Rasanya boleh move on kot Kak Inan. Sekali lagi Acap tekankan Acap dulu seorang. Okay. Okey. Alright. Okay. Sekolah menengah mungkin ada pengalaman sekolah menengah? Sekolah menengah ada, tapi sebelum sekolah menengah tu ada satu benda yang jadi dekat dia. Benda ni bagi Kak Nan best lah. Masa dia 12 tahun ni, diorang family nak pergi ke rumah kawan ayah dia. Dekat mana kat Johor. Jadi masa dekat highway tu, dia ada nampak satu orang ni tahan kereta tau. So dia tengoklah orang tu kali pertama. And tiba-tiba kat depan sikit dia nampak ada someone lagi yang menahan, melambai-lambai macam tu. And dia tengok orang tu. And dia perasan orang yang kedua menahan ni sama seperti orang pertama tadi. Sama. Jadi orang ni seperti orang sebab dia boleh nampak kulitnya putih, pakai baju tidur. And nampak macam Chinese lah macam tu. Yalah. And then tiba-tiba bila kereta dia dah lepas je daripada orang tu kan, dia ke depan sikit nampak lagi orang yang sama tengah menahan kereta bapak dia. Berulang lah. And then ulang. Jadi dia ni, I rasa dia tak adalah budak sangat, dah 12 tahun. Tapi mulut dia tercakap dekat ayah dia lah. Dia cakap, ayah, kenapa ayah tak berhenti? Mungkin orang tu nak tompang ke apa ke. Betul. Jadi ayah dia ni marahkan dia. Diam ke? Terus macam tu lah kan. Sebab of course bukan manusia masa tu. Yalah, betul. Jadi dah sampai dekat rumah. Jadi dah sampai dekat rumah kawan ayah dia ni. Sorry. Jadi dah sampai dekat rumah kawan ayah ni. Ayah dia ceritalah dekat kawan dia kan. Ramli, kau tahu tak, anak aku boleh pula tegur benda tu. Bla 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 dia cerita. Lepas tu si uncle ni pun cakap lah, Abang Kamal memang kat tempat tu tempat dia. Orang kata dulu dia mati, bunuh diri dekat situ ataupun kena langgar macam tu lah. Jadi dia memang suka kacau orang dekat kawasan tersebut. Memang real lah benda tu ada kat situ kan. Memang real benda tu ada dekat situ. Faham. Kalau aku berhenti je, aku tanya dia nak pergi mana. Rotak dia. Laki kan.
Tapi kalau dia lawa, Okay, why not? dah habis. Okay. Okay, Orang okay. zaman sekarang. Okay, Okay. okay. Lepas tu? Habis. Cerita dia masa umur dia 12 tahun. Aha. Kena nak move on tu cerita dia yang masa dia umur 17 tahun. 17. Yang ni bagi Kenan 17. Okay. 17. Okay. 17. Yang ni Acap cerita yang paling best lah bagi Kenan. Okay. Okay. Sebab ini kali dia berkenalan dengan hantu Pontianak. Berkenalan. Okay. Berkenalan maksudnya for the first time in the real life dia nampak Pontianak. Damn, follow IG ke apa? Dah. Zaman dulu Cap dia jumpa depan rumah Cap. Oh, okay. Gitu. Okay, So, teruskan Kenan. Jadi cerita dia macam ni my auntie ni dia suka study dekat luar rumah. Okay. Dia punya meja belajar apa semua dekat luar. Katanya udara dekat luar segar malam-malam gitu kan. Segar gitu, okay. Jadi segar gitu. Dengan beraninya dia pun study. Study. Tiba-tiba Syak, dia terdengar bunyi tangisan. Macam tu. Dan bunyi tangisan tu dekat bawah meja dia sendiri. Uish. Okay. Dekat. Jadi kalau kita lah dengar ada benda bawah meja kita menangis, kita tengok ke tidak? Oh, tidak. Okay. Kita tidak lah, tapi dia tengok Cap. Memanglah dia Dia pergi tengok. Dia curious, okay. Untuk pengetahuan korang kan, meja belajar tu bukan meja full cover, so dia boleh nampak tembus. Maksudnya kalau kita pandang dari tempat kita, nampak terus keluar tu. Faham tak? Oh, okay. Acap rasa dia macam meja Acap ni. Dia macam meja Acap. Acap tunjuk meja dia. Meja dia macam ni. So benda tu kat benda tu kat bawah tu. Kalau Acap Kenan, dia kat bawah Acap akan macam kaki. Tapi itulah Kaki kuis. beraninya dia pergi tengok kan. Okay, tak apa, kita dengar cerita dia. Okay. Dengar yang kita cakap lebih boleh, tapi yang betul-betul berpengalaman betul ni. lah, Okay. betul lah tu. Masa dia ngintai bawah tu, Cap, dia bukan bawah meja Cap. Tapi yang dia nampak adalah depan pagar rumah dia tu ada pokok rambutan. Okay. Okay. And dia nampak ada satu kain terjuntai. Okay. Okay. Bila dah nampak macam tu, dia terkejut lah, bangun lah kan. Aha. Dia terkejut, angkat badan dia. Terkaku dia, betul-betul depan dia, benda tu meloncat-loncat atas dahan. Damn. Loncat. Yes. And then meloncat-loncat and mata bertentang mata, babe. Mata bertentang mata. Eye to eye, man. Okay, lepas tu. Okay. So, masa ni lah dia cakap dekat kita orang kan. Baju dia tu memang warna putih, and then bukanlah putih bersih, memang ada sikit-sikit kotor and ada sedikit-sedikit koyak macam tu. Macam mana digambarkan dalam filem macam memang sama. Pontianak tu. Lebih kurang Maya macam Karin tu. habis tadi. Rambutnya panjang mengurai. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi bila benda tu dah unjuk-unjuk pandang dia macam tu kan, gila kau tak nak lari kan. Gila tak nak lari, betul. Jadi gila tak nak lari. Masa dia nak bangun, dia cakap wallahi masa tu memang tak boleh. Tak tahu kenapa, terkaku ataupun apa, dia punya badan ni memang tergam dengan kerusi. Uish, dia dah kontrol lah. Dia dah block. Apa dia? Dia dah block, dia dah kontrol. Dia dah block. Betul. Itulah tu kena cakap. Kita cakap lebih-lebih boleh lah nak tendang lah, nak apalah. Cuma kalau tiba-tiba betul, sebenarnya kita ni terlock macam tu. Betul lah tu, kaku. Jadi kaku. Dalam hati dia tak ingat benda lain dah. Dia just ingat nak sebut bismillah je. Betul. Bismillah. Entah ke berapa kali bismillah dia kata, baru dia boleh bangun. Faham. Dia bangun, dia masuk dalam rumah lari lah. Bagi tahu mak dia. Macam biasa mak dia garang. Mak dia kata kau belajar lah lagi kat luar. Jadi dia macam okey lah whatever. Tapi cerita tak habis macam tu je Cak. Okay. Tak habis kat situ. Waktu dia nak tidur dia dah nak tidur masa tu, tapi dia belum tidur. Dia kata memang benda ni real. Tiba-tiba dia nampak ada sesuatu menembusi dia punya pintu rumah. Masuk macam tu. And dia nampak benda tu memang sama macam yang dia nampak dekat dahan tadi. Sama. Dia datang dekat dengan my auntie, and benda tu cakap macam ni. Wahai Ika, aku boleh bagi kau segalanya.
Aduh. di atas dunia. Lepas tu terus dia macam, uish, dia nasib baik dia pandai umur dah 17 tahun. Dia cakap dia tak nak apa-apa, dia ada Allah. Aku tak nak apa-apa, aku ada Allah, aku ada Allah, aku ada Allah. Sab benda tu hilang. Oish. Dia tegur macam tu Aku rasa lah. Macam mana? Dia tegur macam tu sekali Ya. Sebab itulah mungkin sebab benda tu tahu yang my auntie ni memang boleh nampak dia. Yelah, faham. Lepas tu okay, dikatakan macam benda tu mungkin lah nak my auntie ni bela dia. Sebab apa? Sebab ada after kejadian tu, dalam 2-3 minggu lepas tu, my auntie ni nak pergi rumah kawan dia. Dan orang zaman dulu, dia kata orang zaman dulu 2-3 pagi keluar sendiri tak ada masalah. Betul tak? Tak ada masalah, nak takut hantu, tak ada SOP, betul tak ada kan? SOP, betul? Tak ada SOP, itu SOP. betul. Betul? Okay. Jadi dia nak pergi rumah kawan dia, jalan apa semua bagai. Pergi rumah kawan dia tidur. Okay. Pula dah. Bila dah tidur, dia patah balik. Masa dia patah balik tu, dia dengar ada orang follow dari belakang. Dengar bunyi syaitan kaki tu kan, serap. Jadi dia dah tahu benda tu bukanlah manusia. Dia pun percepatkan langkah dia. Uish. Masa dia percepatkan langkah dia tu, tiba-tiba dia punya tangan ni sakit tau. Macam sakit sengkak macam tu. Dan dia pandang tangan dia. Dia pandang tangan dia masa tu, daripada helok tu tiba-tiba dia nampak macam makin biru. Ui. Bukan tangan seluruh tangan ni, dekat bahagian sekelompok macam bulat macam tu kat tangan dia tu. So dekat situ dia kata dia kena gigit, tapi dia tak nampak siapa yang gigit. Dia just nampak tangan dia membiru macam tu. Uish. And then dia makin sakit. Okay. Aduh. Jadi dia cepat-cepat balik rumah, masuk rumah, tutup pintu apa semua bagai. Start daripada situ lah macam dia dah start berubah kelakuan. Dia berubah dari segi macam ni tau. Setiap kali masuk maghrib dia nak makan. Maghrib je dia nak makan. And benda ni mak dia tegur. Sebab ikan ni bukan jenis yang macam tu. Jadi bila dah nampak kelakuan dia lain, mak dia tegur lah, kenapa kau ni asyik nak makan je bila masuk maghrib. Ada perubahan sikap kat situ. Ada perubahan sikap kat situ. And yang peliknya seminggu dia tak pergi sekolah. Uish. Dia jadi malas, dia tak nak buat apa. Jadi benda ni diperasan oleh cikgu dia lah. Cikgu dia perasan, kenapa ikan ni lain macam. Jadi cikgu zaman dulu kan dia caring lebih. Diorang pergi rumah rumah ikan. Tengok keadaan ikan, perasan dia dah berubah. And dia bagi tahu dengan mak ikan ni dah lain macam ni. Dia dah ada something else. Bukan dia dah. Jadi diorang pun bawa lah ikan ni pergi jumpa Bomo. Ikan tu mak auntie lah kan. Jumpa mak auntie, pergi jumpa Bomo. Zaman-zaman dulu mak auntie cakap ustaz-ustaz susah jumpa. Faham. Selalu yang merawat hal-hal hantu ni macam Bomo lah diorang panggil. Faham. Okay. And then dekat situlah baru dapat tahu yang gigit my auntie adalah Pontianak yang dia nampak masa dekat dahan tu. Malam hari tu. Dan benda tu memang dah, malam hari tu. Dan benda tu memang ada dekat kawasan tu. And dia nak bertuan. Alamak. So Tok Bomoh tu cakap, kau tak boleh kacau dia. Dia tak nak jaga kau. Macam tu. Dia budak lagi, kau takkan dapat apa-apa pun dengan Betul dia. lah tu. Jadi itulah. Jadi itulah pengalaman dia. Benda nak dia jadi tuan. Faham? Dia nak ada someone lah. Dia pun lonely lah. Mungkin baru break up, kita tak tahu lah. Dia lonely sangat, kesian. Kadang single ni tak boleh buat main lah. Itu bahayanya single. Itulah, sampai Turutlah, Cak. cukup rumah orang ni kan. So Kak Nan, umur your auntie berapa sekarang? Sekarang ni dah dalam 51 tahun, masih hidup. Allah, betul lah, masih hidup. So maknanya is about 40 years ago punya story lah ni, right? Yes, betul. Uish, rare gila. Betul. Kita dapat cerita 40 tahun lepas. Wow, Kak Nan. Rare gila. Uish, Acam mengemang sepanjang cerita. Memang best lah. Kalau lah Kak Nan dapat bawa dia through the kamera juga lagi best. Betul, dia boleh share the experience kan. Sebab biasa orang-orang otai ni, dia orang punya cerita tak sembang punya mat. Memang apa yang jadi sebutir dia cakap. Dia tak ada tokok, dia tak ada tambah punya. Kan? Yes, betul. Okay. Oh, what a share Kak Nan. By the way Kak Nan, thank you so much.
Sebab Welcome. bagi Acap masa sekejap borak dengan Acap. Kan sebab kita nak buat collaboration secara real susah. Kan so Acap macam tengah buat cerita, terfikir call je lah senang. Betul. Ha. Bijak lah Acap ni. Okay. Yang penting benda ni tak ada perancangan rapi. Tahu-tahu call jadi kan? Betul lah. Ya. Tahu-tahu call jadi, ya Allah. Okey. Agak-agak kalau aku call orang lain kena maki tak? Mesti ya. Nak mampus ke apa? Dia akan tanya tu. Kan nanti footage tu send kat Acap. And then kita akan publish lah next ni kan. Mungkin diorang akan tengok benda ni. Acap akan bagi orang kata apa setulin mungkin. Kita tak payah edit sangat but because this part I think just go with smooth thing kan untuk kita bagi dia punya keseraman tu jalan. Alright Kenan. Thank you so much by the way. Alright. Thank you so much Acap. Bye-bye. Kopun ka. Cakap bye-bye dekat viewers juga. Bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you for watching. Allah dah terbiasa macam ingat video aku sendiri. Thank you guys dengan cerita Kenan. Bye-bye. Alright. Okay. Thank you Kenan. Nanti kita call lagi. Alright, baca. Alright. Okay. Bye-bye. Cerita dia, Kak Nan dah berkongsi cerita dengan kita. So kalau korang suka dengan Kak Nan punya cerita, korang boleh tekan like dekat bawah. And korang kena komen dekat bawah Khamis depan korang nak Acap call siapa. Ni terus diorang tak tahu ni. Acap tekan nombor, call, terus kena cerita hantu untuk korang. Okay? So ini pembaharuan dekat Ashraf Channel. Acap harap korang boleh terima segmen ni. Alright. So kita jumpa di video akan datang hari Isnin nanti. See you when I see you. Ciao lu. Assalamualaikum. Bye.